Hello geng, selamat datang ke channel YouTube Di Kampung. Video kali ni aku nak kongsikan tips-tips macam mana hampa nak mulakan peternakan itik telur ataupun apa benda yang hampa perlukan untuk mulakan peternakan itik telur. Okey, yang pertama adalah hampa perlulah kena tahu berapa kos ataupun berapa modal yang diperlukan untuk hampa buat peternakan itik telur ni. Dia ikut bajet lah kan. Kalau bajet nak bela banyak, so modal pun banyak lah. Okey, modal-modal tu untuk apa? Modal-modal tu adalah untuk makan minum dia, lepas tu vitamin kalau perlu. Lepas tu untuk kalau hampa nak bela anak itik kan, so modal seekor anak itik tu berapa? Selalunya modal seekor anak itik tu jatuh dalam seekor dalam RM4.5. Atau hampa nak beli dewasa, yang dewasa biasanya dalam RM15 lah. Okey, tips yang kedua adalah mulakan dengan kuantiti yang kecil, dalam 50 ekor ke 100 ekor saja. Jangan mulakan dengan banyak. Kita mulakan dengan sikit-sikit dulu dan makin lama makin bertambah. Makin lama makin kita tambah sikit-sikit. Itu lebih baik daripada kita mulakan dengan yang banyak tu. Takkan kita mulakan dengan 500 ekor terus. Tu maksud dia tak bagus lah kan. Sebab kita lagi-lagi kalau yang kurang pengalaman ataupun kurang ilmu dengan itik ini, better kalau kita nak mulakan dengan kuantiti yang sedikit, kuantiti yang kecil, lebih kurang dalam 50 ke 100 ekor sahaja. Okey, yang ketiga adalah bela dari anak adalah lebih baik daripada bela yang dewasa. Sebab apa? Sebab dewasa ni kita takut ada penternak tu dia jual untuk itik yang dah nak pencen, ataupun itik tu dia memang jual untuk itik yang pencen. Selalu itik yang nak pencen ni umur dia dalam 2 tahun macam tu lah. 2 tahun tu memang kita dah jual untuk harga itik pencen lah. Itik pencen ni selalunya murah lah, selalu dalam RM10, RM15, RM8 macam tu. Dari anak lagi kita boleh jaga makan minum dia, kita boleh jaga dia punya pertumbuhan dia, perkembangan dia. So kita boleh tahu itik kita ni sihat. So kualiti telur yang nak dihasilkan tu lebih elok lah. Lagi satu, kalau bela dari anak ni, dia macam dah kenal kita. So dia tak takut dengan kita, dia kurang stres lah. Dia boleh tahu dia dah kenal tempat tu, so dia membesar dengan tempat tu, so dia kurang stres. Sebab itik telur ni, dia bila dah dewasa dia cepat stres. Kalau stres sikit memang dia tak akan bertelur. Yang keempat adalah cuba kenal perangai itik ataupun sikap itik tu. Sebab tu kita kena mulakan dengan sikit-sikit dulu. Kita belajar dulu perangai itik ni macam mana, dia makan macam mana, waktu makan dia bila, dia tidur dia kena ada macam mana, kawasan apa dia bela dia macam mana, kandang dia macam mana, reban dia macam mana. Yang kelima adalah pastikan kalau kita memang niat kita tu nak bela itik telur untuk buat telur lah, untuk buat telur masin, so pastikan itik tu itik betina saja. Sebab kalau itik betina saja tak perlukan jantan pun untuk dia nak bertelur. Asalkan dia makan minum cukup, kita bagi dedak telur yang elok, dia akan bertelur lah. Tak perlu pun jantan untuk itik betina ni nak bertelur. Bela itik betina saja lebih baik, sebab kalau kita campur dengan jantan itu akan kahwin dengan itik betina. So telur yang telah disenyawakan atau telur yang berbenih tu, dia cepat rosak lagi lah daripada telur betina saja yang tak ada benih. So telur yang tak ada benih tu lebih tahan lama lah. Sesuai lah kalau kita nak buat telur masin ni untuk jaga kualiti dia. Yang keenam, kita mestilah kena tahu berapa banyak makanan yang diperlukan untuk itik dalam sehari. Okey, makanan yang diperlukan berbeza mengikut umur. Okey, kalau umur dia daripada sehari sampai ke 50 hari ataupun 50 hari ke bawah, kita kena bagi makan dedak yang berkualiti dengan air yang secukupnya. Contoh dedak yang berkualiti yang biasa saya guna adalah dedak Goldcoin 201C. Okey, untuk anak itik yang berumur lebih 50 hari sampai dia dah bertelur, saya akan bagi makan dedak grower jenama Goldcoin juga. Bila dia dah bertelur, saya akan campurkan sedikit dengan dedak telur lah.
Okey, dedak yang elok digunakan untuk itik telur adalah dedak yang crude protein dia adalah 17% ke atas, ataupun CP dia lah. CP dia 17% ke atas. Tu dedak yang sesuai lah untuk bagi kepada itik telur. Okey, yang seterusnya adalah pemilihan bakar. Bakar apa yang paling sesuai untuk dijadikan sebagai itik telur adalah bakar itik KC lah, ataupun kaki Campbell. Bakar ni memang sangat sesuai sebab purata bertelur dia adalah hampir setiap hari dalam setahun. Nak bandingkan dengan itik-itik lain, itik KC ni antara yang paling baik lah, sebab banyak lagi bakar lain, tapi bakar itik KC paling baik. Yang terakhir sekali adalah yang paling penting sebelum mulakan penternakan itik telur ni, mestilah perlu tahu sambutan pasaran tu lah. Kalau itik telur ni bertelur, kita nak jual ke mana telur dia, kita nak jual dalam bentuk apa, telur mentah ke, telur masin ke. Okey, dan kena tahu harga pasaran dia lah, harga standard, jangan terlalu murah ataupun terlalu mahal. Okey, itu saja untuk video kali ini. Kalau suka, jangan lupa subscribe, like, komen dan share.